beribadah kepada yang lebih kuat, beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang dia berhijrah, yang dulu tak mau berjuang, sekarang ini berjuang. Maka yang kita berhijrah serta berjihad pada jalan Allah. Orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah ini tingkatannya sangat tinggi. Yang disebutkan mereka yang berjihad dengan apa? Harta benda mereka dan juga jiwa mereka adalah lebih besar dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan orang yang bagi minum, orang yang buat raja hati dan juga orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham ni? Apa maksudnya? Maksudnya kita kadang-kadang rasa cukup dah hak kita dah buat. Kita dah rasa kita dah berjuang banyak dah. Kita dah banyak bantu dah. Sebenarnya sikit. Terlalu sedikit dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita adakah betul-betul sudah berjuang fi sabilillah? Adakah dengan harta benda kita sanggup korbankan untuk nak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat ini banyak dan ayat-ayat yang lain yang sama Allah Ta'ala tekankan juga. Kalau kita tengok ayat ini juga bertepatan dengan ayat dalam surah Shaf, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni lebih kurang Allah Ta'ala kata apa? Orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu bisnes, satu perniagaan, satu pelaburan yang akan menyelamatkan kamu min azabin alim, daripada azab yang pedih. Mau tak mau? Buat sikit yang mau, tak lain tak mau habis. Perniagaan paling untung, yang paling baik ialah pelepasan keselamatan daripada azab api neraka. Allah Ta'ala tak sebut keuntungan paling besar masuk surga. Sebab apa? Sebab yang tu yang paling kita risaukan. Kita risau walaupun kita masuk surga, takut sebelum masuk surga kena campak api neraka. Maukah? Tu yang kita minta pelepasan. Jangan bagi kita dicampak api neraka walaupun sesaat, sedetik dan sebagainya. Bila mana kita selamat api neraka, tempat kita di mana? Syurga. Dua tempat ni, syurga neraka. Boleh duduk tengah-tengah? Ya Allah, aku tak mau syurga, tak mau neraka, tak mau. Boleh? Tak boleh. Dua tempat tu. Kalau hang selamat api neraka, tempat hang di syurga. Tapi isunya, kalau kita minta di syurga, takut-takut nak kena rendam dulu, nak kena cuci dulu dosa-dosa kita sebelum masuk syurga. Tu minta Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kita. Itu keuntungan paling besar, perniagaan yang paling baik. Maka adakah setakat itu saja? Dah. Kenapa syarat nak dapat selamat pinaka ni bukan main-main, susah. Nak masuk surga ni susah, nak selamat susah. Kenapa? Kena beriman. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Cukup kan sangat tu berimannya? Cukup kan dengan semayang saja? Kita kadang-kadang duk rasa aku cukup dah, padan dah aku, dia masuk surga dah. Boleh jamin dah? Tak boleh jamin. No? Sebab kita mengharapkan ihsan, mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kata hanya sekadar beriman, kena buat apa? Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Oi, berjihad. Jihad dengan apa? Dengan ni dengan harta benda dan jiwa raga kita. Sanggup nak kita korban dengan harta yang kita ada, seperti mana sahabat-sahabat yang terdahulu korbankan harta benda kita mereka. Nak kata ikut Sayyidina Abu Bakar ni, semua harta dia untuk fisabilillah. Sayyidina Umar separuh, Abdul Rahman bin Auf berkata-kata ikut unta. Sayyidina Osman yang mewakafkan telaganya. Masya Allah.
Kita kira. Ngana. Kalau ustaz buat tabung pun depa kata, ustaz dulu buat tabung. Balas kat dia apa? Haram. Awak kan miskin sangat kah? Saya mana? Ngana. Depa tak tahu kata saya kaya. Saya beli remote kereta baru pun depa kata, saya beli rumah baru pun depa kata, awak miskin sangat kah? Dah saya jaga 3 buah sekolah tuan-tuan. I am chairman for 3 school. Hampa ingat lekeh ya? Tapi tak ada gaji lah. Sebab saya kerja government, orang kerajaan, sokong kerajaan. Dulu lawan kerajaan. Tengah abang orang tu, oh silap rakam mana ni? Mampu aku. Tak apa, kerajaan lah ni, takut apa? Nah, dengan harta benda kita tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita ni bagi ada benda hak boleh kita bawa masuk ke syurga. Ada benda yang kita wakafkan untuk fisabilillah. Tanah hak ayah saya bagi tu, separuhnya saya wakaf untuk buat pondok Wadi An-Nas malam ni. Duduk dalam kereta, tabung. Saya terpayau nak buat tabung. Tuan-tuan maki saya. Bola kereta, aku tak berani, malu. Siap-siap muka. Selalunya buat tabung, malah saya akan ada tolong bawa. Sebab saya insya Allah malu. Dah cerita. Ngana. Sebab tuan-tuan, saya duk siapkan surau. Lepas tu nak siapkan sekolah menengah. 2.10 juta. Betul tak? Lebih kurang tu. Lah ni tak ada apa weh. Siap dah plan pas ni. Tak nak cerita. Nak habaq kata tanah tu alhamdulillah tu pun ada orang wakafkan fisabilillah. Kita ada. Ustaz, kami tak ada. Duk taman, nak mana nak ada sekarang-kerah. Jangan duk kira nampak tanah wakaf lah apa yang ada. Bahkan sekarang ini boleh wakaf tunai. Tapi nak habaq tuan-tuan, kadang-kadang nak kena cerita tuan-tuan hak wakaf tunai tu. Saya akan habaq wakaf tunai tuan-tuan kena kira sekali hak tukang tu. Jangan dak kira barang saja. Tapi kalau tuan-tuan nak wakaf barang, tuan-tuan pergi beli pergi hantar. No? Faham mana? Dia setengah orang tak faham dia. Sekali dengan upah orang bekerja tu. Sebab wakaf dia adalah satu bangunan. Satu keseluruhan daripada awal sampai akhir. Termasuk daripada wakaf. Masuk kita kata wakaf masjid dan sebagainya. Kan? Ada kan masuk sekali dengan upah. Baik, dah faham tu. Tapi kalau wakaf barang tuan-tuan kata aku nak wakaf cawan. Ada barang siap-siap tuan-tuan pergi hantar. Ada batu kah, ada simen kah, tiang kah, tuan-tuan pergi hantar. Tu memang nampak barang lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang berjihad dengan harta benda dia dan juga dengan jiwa raga dia, dengan masa tenaga dia untuk fisabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baik bagi kamu jika kamu benar-benar mengetahui. Isunya tak ramai yang betul-betul tahu. Tahu kata besarnya pahala infak, tahu besarnya pahala berjihad tegakkan agama Islam, tegakkan hukum hikam Islam. Tahu, duduk lawan situ. Dia tak sokong situ. Duduk komplain pula. Oh, dulu semangat RU 355 lah kerajaan pasal apa tak buat. Awak apa ingat macam nak sembelih lembu? No? Kita usahakan sebaik mungkin, usahakan secara berperingkat supaya terlaksananya hukum hudud dalam negara kita. Setuju? Kena bagi faham. Bukan lala tu nak boleh buat, bukan senang. Sebab masyarakat kita dalam keadaan jahil, perlu diberikan penerangan supaya mereka yakin sebaik-baik penyakit, penawar bagi penyakit kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam negara kita hanya boleh selesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berjihad ini tingkatannya, darjat di sisi Allah lebih besar daripada orang yang bagi minum. Orang haji ni besar tak besar? Besar. Yang mereka sanggup tinggalkan anak isteri untuk berjihad, untuk berdakwah fi sabilillah, yang memakmurkan masjid-masjid sahaja. Ni kadang-kadang ni ada juga. Aku tak puara boleh jaga masjid. Ngana? Betul tuan-tuan.
Tetapi adakah setakat itu yang kita mampu? Aku takat tu yang aku mampunya. Dah. Contoh. Tuan-tuan bubuh duit dalam tabung. No? Bubuh RM1 biru. Kan? Warna biru. Tuan-tuan kata apa? Aku takat ni yang mampunya. RM1. Nak ni yang mampu bagi pun. Wow! Betul tak bohong? Sebenarnya dia boleh bagi hak hijau. Tapi dia bagi hak biru. Nah, abang kata Allah SWT Muhammad, dia tak betul-betul mengetahui, tak betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Dia mampu buat lebih daripada tu untuk berjuang. Tetapi dia kata apa? Aku takat tu yang mampu yang. Sebab itu dakwah ni sangat luas. Tetapi betul ikut kemampuan kita. Isunya, adakah takat tu yang kita mampu buat? Adakah takat tu yang kita mampu bagi? Sedangkan kita mampu bagi RM10, kita hanya bagi RM1. No? Oh, kami dah selalu bagi dah. Dekat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan orang yang memakmurkan masjid sahaja sekadar itu, maka kata nak berjaya, dia mestilah lebih tinggi, lebih banyak lagi yang perlu dia sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ni bagi ada benda hak boleh kita sumbang untuk agama. Bagi ada benda hak kita buat, ya Allah, kita boleh tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku bukan sekadar makmurkan masjid, menjaga masjid, bahkan aku juga menyebarkan dakwah Islam. Aku juga berusaha memenangkan agama Allah, memenangkan pemimpin-pemimpin Islam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka digembirakan, yubashiruhum rabbuhum birahmah. Mereka digembirakan kepada orang-orang yang berjuang ni, oleh Tuhan mereka dengan apa? Rahmat, dengan rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga. Wa ridwanin wa jannatin lahum fiha, yang mereka akan beroleh syurga. Syurga itu apa? Nikmat kesenangan yang kekal. Mau tak syurga? Semua mau syurga. Tetapi mereka yang digembirakan oleh Allah ialah apa? Orang yang dia berjihad fi sabilillah dengan harta benda dan juga jiwanya, maka dia berikan rahmat dan diberikan syurga oleh Allah Ta'ala, nikmat yang kekal. Khalidina fiha abadah. Bila masuk syurga, abadah, takkan keluar dah. Isunya sebelum abadah tu. Sebab itu dalam Quran disebutkan kalau api neraka khalidina fiha. Tapi kalau syurga khalidina fiha abadah. Sebab apa? Masuk syurga tak keluar dah. Tapi kalau neraka, kalau kita beriman, akhirnya akan ke syurga. Tak apalah Ustaz. Kalau macam tu kami pilihlah neraka Ustaz. Nanti masuk syurga ke? Oh, dia ingat macam dapat gas semua dia. Try nak tengok balik lagi tuan-tuan. No? Balik semua lagi tentang buka lah. Dapat gas tu kan. Saya lockkan sikit, duduk bang setengah jam. Agak apa jadi? Zombie kampung besar. No? Dosa seimbang lah. Kita takkan mampu walaupun saat untuk menanggung siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berita gembira. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun, pertolongan, nama saya. Ngana? Nasrun maksudnya pertolongan. Manusia yang paling suka orang tolong orang atas muka bumi, tolong Islam atas muka bumi, saya. Betul. Betul itu Pak, saya buat nama saya Nasrun. Pertolongan, penolong, ansarullah. Kunu ansarullah. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah pondok nama Wadi An-Nas. An-Nas lah, Wadi, lembah An-Nas, pertolongan, lembah pertolongan. Oh, macam nama dia, memang nama aku pun. Saya buka pula NGO An-Nas Care. Nama dia tak? Ikut suka aku lah, aku punya. An-Nas Mat, macam-macam lah, ikut suka lah. Pertolongan. Saya buka buat kedai itu pun untuk nak bantu agama Allah. Tak ada sekupang pun ambil kat saya. Tapi kadang-kadang ambil kat coklat, cok kodok apa semua tu. Dia sikit untuk model saya menaci.
Tak apalah, tak ada kena-mena. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah, kemenangan Allah dah dekat. Dan Allah Ta'ala bagi dah kemenangan itu bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, bagi orang-orang yang yakin dengan kemenangan Islam, yang yakin suatu masa Islam akan merintah. Setuju? Tak mau? Ada yang pelik, ngaku Islam tapi dia kata tak apa, orang kafir merintah tak apa. Mengenai? Tuan-tuan setuju? Macam tak setuju dengan saya. Pandai jangan panggil dah. Perakam lah pula. Risau ni. Tak apa no. Tak apa. Saya Kedah. Saya tak duduk Pulau Pinang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah satu cerita. Bagi orang Islam, mestilah dalam diri dia nak Islam memerintah. Dia nak kepada Islam lah yang akan berikan keselamatan kepada seluruh, rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Bukan rahmatan lil kafirin, bukan rahmat kepada orang kafir, tetapi kepada orang Islam. Wa basyiril mu'minin, berita gembira kepada orang mukmin. Orang mukmin dia akan seronok Islam merintah, Islam menang, Islam berjaya, Islam dapat ditegakkan. Tetapi bagi orang-orang yang bukan orang-orang bukan mukmin, orang munafik, orang-orang yang bersetongkol dengan musuh-musuh Islam, dia tidak akan gembira, bahkan dia akan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalidina fiha abada, innallaha 'indahu ajrun 'azim. Mereka yang berjihad fi sabilillah akan kekal di dalamnya, di dalam syurga itu. Khalidina fiha abada, dia akan masuk dalam syurga, fiha dalamnya, abada, selama-lamanya. Sebab apa? Masuk syurga takkan keluar dah. Allah, tuan-tuan, kita duduk dalam syurga malam ni. Sejuk lapangnya. Ini dalam syurga malam ni. Masya Allah, betapa bahagianya kita. Moga-moga kita kekal, insya-Allah istiqamah, kekal dalam syurga sampai mati. Amin. Maksudnya kekal istiqamah kita dalam setiap waktu-waktu untuk sembahyang, berjemaah dan kuliah dan sebagainya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan di sisinya pahala yang besar, pahala bagi orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab itulah kita orang yang beriman, orang Islam ni, dia kena ada dalam hati kita niat untuk berjihad. Sekurang-kurangnya mati kita mati syahid. Kena niat, ya Allah, aku ingin nak mati syahid, aku nak mati syahid. Penentuannya letak pada Allah Ta'ala. Tetapi kena ada niat dalam hati, al-syahid yusabiluna, aku nak mati syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sejuk, gembira. Sebab itu orang yang berjihad, orang yang dia mati, para-para syuhada, kematiannya sangat-sangat dinantikan oleh penduduk langit. Mereka diangkat, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad dengan harta benda kita, berjihad tak sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang berjihad di medan perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi, maka merekalah orang-orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala beri pengatan kepada orang Islam, kepada orang yang beriman, jangan kita jadikan bapa-bapa saudara-saudara kita ni orang-orang yang didamping, orang yang dekat dengan kita jika mereka memilih kepada kekufuran, mereka meninggalkan iman, mereka buat maksiat, mereka menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan kita di sini juga kita boleh faham, jangan bersetongkol dengan orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Mereka yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan mereka teman, jangan jadikan mereka sebagai orang yang dekat dengan kita. Tuan-tuan faham?
Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam apa juga yang kita buat, dalam perjuangan, dalam kehidupan seharian, maka Allah Ta'ala peringat kerana orang-orang kufur ini, orang yang kufur, yang meninggalkan iman, mereka yang menentang Islam, mereka yang memusuhi Islam, menghina agama Allah Ta'ala, mereka akan berusaha, mereka akan terus merancang dan terus merancang untuk menjahanamkan, untuk memusnahkan agama Allah. Kita tuan-tuan sekalian, kita orang Islam di Malaysia terutamanya, saya terus terang kata, kesedaran untuk mempertahankan Islam itu masih kurang. Bahkan bila mana Nabi SAW dihina, tidak rasa sensitif. Tak ada rasa sensitif. Rasa tak apalah, jangan kacau keluarga aku sudah. Jangan kacau hidup aku sudah. Sedangkan mereka mengganggu, mereka hina, mempermainkan sunnah Nabi SAW, kita rasa tidak ada apa-apa. Bahkan tidak rasa sensitif, tidak rasa nak marah. Adakah esok kita nak dapatkan syafaat Nabi SAW? Rasa sedih. Tambah anak-anak muda kita tak peduli tentang agama. Ini masa COVID-19 ini, bila Allah Ta'ala turunkan bencana, wabak penyakit yang berjangkit ini, kita boleh tengok anak-anak muda jauh daripada masjid, menjadikan alasan COVID itu tidak untuk tidak solat Jumaat. Saya hampir setiap minggu khutbah Jumaat, bila doa atas mimbar, tuan-tuan, saya nampak habis semua. Yang hadir ya Allah nak abang, mungkin 0.5% sahaja yang hadir. Anak-anak muda ni, anak-anak muda. Bahkan besok saya tengok, boleh kira dengan jari, ada 5 orang ni anak muda. Maksudnya remaja-remaja ni. Bila kita tengok remaja-remaja kita 5 orang ni satu masjid tu, Masya Allah, pergi mana habis? Adakah mereka pergi kerja dan sebagainya keluar? Takkan tinggal 5 orang. No. Macam mana kami tak boleh pergi COVID? Dah mereka pergi dah. Sedangkan kewajipan itu, peliknya bapak-bapak tak peduli. Dia pergi ke dia pergi dia, anak dia tak pergi tak apa. Saya kata terus nak khutbah. Bapak-bapak yang tak bawa anak-anak lelaki ke masjid bila mana mereka sudah cukup syarat, maka bapak-bapak menjadi bapak yang dayus, bapak yang bacul. Esok jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis khutbah marah dia. Bukan pasal lah. Ada tak kasar kan? Sikit tu aku kasar lebih dari tu. Baru takut juga noh. Ini masalah. Lah ni kita alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kita main masjid semayang. Anak-anak kita kat rumah semayang tak semayang? Itu pun kena balik tanya. Semayang ni. Balik tanya. Dengan doa kita yang masuk syurga. Kita nak bawa mereka juga menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menampingi golongan-golongan kufar. Jangan menjadikan mereka sebagai teman kita. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai teman kamu. Teman ni maksudnya apa? Orang yang dekat, yang kita percaya, yang kita harap, yang kita duduk bersama dengan mereka dalam perkara dan segala perkara. Kena hati-hati. Banyak dah berlaku. Bahkan kita bila mana berbuat perjanjian dengan golongan kafir, maka berhati-hati. Tambah golongan Yahudi dan Nasara, golongan Yahudi dan Nasara yang mereka akan redha kepada kita sampai kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bila mana Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah hai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka. Jika semua itu, semua hak kita sebut tu, hak Allah Ta'ala sebut tu,
menjadi perkara yang kamu lebih cintai lagi, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala sebut satu-satu. Sebab apa? Sebab ini di antara manusia suka, yang manusia sayang. Dia sayang kat mak ayah dia sayang kat keluarga dia, sayang kat anak-anak isteri dia sayang keluarga dia, hatta benda perniagaan dia, rumah-rumah yang cantik, yang besar yang kita suka tu. Kalaulah semua tu yang kamu suka, yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah. Jika semua tu yang kamu cinta lebih daripada Allah, lebih daripada Rasul, lebih daripada jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad ni kita tak suka, kita makan menentang orang-orang yang berjuang, maka tunggulah. Tunggu. Jangan pergi mana. Tunggulah azab Allah Ta'ala. Orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada jihad fi sabilillah, yang rasa tak dan, siapa tak mengaji, tak dan, siapa tak berjuang, tak dan, hidup dia tak berkat. Kerana Allah Ta'ala takkan memberikan petunjuk kepada golongan-golongan yang fasik, golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita minta Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, minta berikan kelapangan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak orang yang berjuang, akhirnya dia kalah, akhirnya dia futur, akhirnya dia lari. Sebabnya di antara sebab ni, kerana perniagaannya. Ramai yang tak main mengaji, yang tak main berjemaah, kerana apa? Kerana berniaga, kerana kalut kerja, kerana anak isteri, kerana mak ayah, kerana anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kahwin, alhamdulillah, ikut kita pergi program, pergi usrah dan sebagainya. Lepas nikah, ada anak? Tak ada, anak aku sakit. Tak ada, anak aku ni, kalau aku tak ada, tak boleh lena. Menjadikan ianya sebagai alasan untuk tidak berjihad fi sabilillah. Sebab itu kita yang kena aturkan diri kita, kita yang pilih. Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita, sama ada kita nak menjadi salah seorang daripada tentera-tentera jundullah. Bila mana kita membantu agama Allah, Allah Ta'ala akan membantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. InsyaAllah, moga-moga insyaAllah yang hadir pada malam ini kita diberikan istiqamah dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan baca tahlil untuk arwah yang telah niatkan pada malam ini. Moga-moga sesiapa yang berniat tersebut Allah Ta'ala lapangkan, permudahkan, sihatkan tubuh badannya, dan semua kita lah dipermudahkan, diberikan kelapangan dalam kehidupan insya-Allah. Dan juga untuk arwah, untuk arwah yang telah pergi, moga-moga insya-Allah kuburnya dilapangkan oleh Allah, diberikan cahaya yang seluas-luasnya insya-Allah, tidak disunyikan dengan doa-doa kita. Dan juga mak ayah kita semua yang telah pergi meninggalkan kita, moga-moga insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala tidak sunyikan kubur-kubur mereka dengan doa kita semua, anak-anak yang soleh dan solehah insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.